Islam murtad. Tapi kalau Islam murtad, Nabi suruh paktuluh, bunuh. Bunuhlah ia. Kalau di Indonesia ni kita bakar habis dah kampung ni. Islam murtad. Tapi kalau Islam murtad, Nabi suruh paktuluh, bunuh. Bunuhlah ia. Kalau di Indonesia ni kita bakar habis dah kampung ni. Kalau kita dengar apa yang dicakapkan oleh Ustaz itu, nak bakar, nak bunuh, apakah ini ajaran Islam? Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua? Tapi saya tak heran, kerana Rasulullah SAW dah mengkhabarkan di dalam hadis keadaan terutamanya para ulama nanti di zaman sekarang ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, sayatina 'alan nasi zamanin la yabqa minal islami ila ismuhu wa la yabqa minal qur'an ila rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Ini keadaan umat Islam dan ulama-ulama di zaman sekarang ini. Membakar, membunuh bukan ajaran Islam, tetapi ini harus terjadi dan kami melihat kesempurnaannya. Bagaimana kami diperlakukan dengan kekerasan, dan ini semua sebenarnya telah dialami oleh Rasulullah SAW sendiri. Kami dikatakan mengancam keselamatan. Rasulullah SAW ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala, apa yang beliau bawa? Beliau membawa satu ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi apa yang beliau dapat? Kekerasan daripada ulama-ulama yang menyembah berhala waktu itu. Dan beliau meminta tidak lain, bukan wang ringgit, bukan kekayaan, bukan kehormatan, tetapi beliau meminta kepada mereka, berikanlah kebebasan kepada kami untuk melaksanakan, menjalankan kepercayaan kami, agama kami. Dan beliau mengajak orang-orang waktu itu yang menolak beliau untuk berbahas, berhujah, bermuzakarah dengan beliau, kerana inilah ajaran Al-Quran. Kerana Al-Quran mengajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Allah dengan penuh hikmah, kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada di atas kebenaran. Tetapi Rasulullah SAW, beliaulah yang diperangi, beliaulah yang dikasari, beliaulah yang difitnah. Pada hari ini pun kita melihat bagaimana orang-orang yang mengatakan diri mereka Islam, tetapi amalan mereka bertentangan sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang penuh dengan kasih sayang tadi. Apakah dengan membunuh, dengan menyerang itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Apa ajaran Islam? Kalau nak menyelesaikan satu masalah, terutama yang berkaitan dengan keimanan, kita harus duduk sama-sama bermuzakarah, berhujah. Dan ini yang kami minta, tapi kami tidak dapat. Malah mereka nak menyerang kami, mereka nak membakar tempat ibadat kami, mereka mengatakan kami mengancam keselamatan negara. Sekarang siapa yang mengancam sebenarnya? Apakah orang-orang yang menyerang itu mengancam, ataupun orang-orang yang diserang itu mengancam keselamatan? Dan ini semua adalah fitnah. Dan untuk menghapuskan dan menghentikan semua ini, kami minta kepada semua ulama-ulama, ustaz-ustaz dan pihak PIM, hentikanlah fitnah ini. Hentikan fitnah ini. Barulah kita akan melihat bahawa Islam akan unggul di atas agama-agama yang lain. Islam akan tersebar dengan penuh dengan kasih sayang. Kerana ulama yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di zaman sekarang ini adalah ulama-ulama yang penabur fitnah, dan fitnah itu akan pasti kembali kepada mereka. Dan inilah yang sedang berlaku. Apa saja tuduhan-tuduhan mereka terhadap Jemaat Ahmadiyah, itu semua Allah Ta'ala kembalikan kepada mereka. Tapi di sini saya tidak mengatakan semua ulama.
ada ulama-ulama yang memang hati nuraninya bersih, baik, mencintai Rasulullah SAW, yang merupakan warasatul anbiya. Mereka merupakan pewaris-pewaris Nabi. Tetapi sangat disayangkan ada sesetengah ulama yang bersifat seperti mana Rasulullah SAW mengatakan, sejahat-jahat makhluk di bawah kolong langit, yang tugas mereka, kerja mereka adalah untuk hanya menyebarkan fitnah, dan fitnah ini pasti akan kembali kepada mereka.